Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama cikgu semula dalam RBT tingkatan 1 bab 5 iaitu aplikasi teknologi. Kita sambung untuk 5.2 reka bentuk fashion. Hari ini cikgu akan sentuh 5.24 dan juga 5.25. Okey, cikgu harap pada akhir pembelajaran hari ini murid dapat menghasilkan dua lakaran reka bentuk fashion. Murid dapat menganalisis elemen dalam reka bentuk fashion yang murid hasilkan. Okey. Pertama sekali, cikgu nak murid tahu jenis lakaran. Okey. Dalam reka bentuk fashion. Kita dah belajar dalam bab lakaran, bab 4. Okey, lakaran terbahagi kepada dua bentuk. Okey, iaitu yang pertama adalah lakaran 2D. Dan yang kedua adalah lakaran 3D. Okey, apa beza lakaran 2D dan lakaran 3D? Okey, lakaran 2D merupakan lakaran yang menunjukkan satu permukaan sahaja. Biasanya lakaran 2D ni dalam keadaan lepeh lah. Kita nampak dia satu permukaan sahaja. Dilihat dari satu arah dan tidak berstruktur. Okey. Lakaran 2D biasanya mempunyai panjang dan lebar. Kita dapat mengetahui keluasan untuk lakaran 2D sebab kita ada panjang dan lebar. Tapi lakaran 2D tidak menggambarkan ketinggian ataupun kedalaman. Kedalaman sesuatu reka bentuk. Berbeza dengan 3D. 3D lebih menyerupai bentuk yang sebenar. Okey, dia mempunyai tiga permukaan. Kita dapat lihat lakaran 3D mempunyai panjang, lebar dan juga tinggi ataupun dalam. Okey, jadi lakaran 3D ni dapat menggambarkan ketinggian ataupun kedalaman. Okey, cikgu tunjuk contoh perbezaan lakaran 2D dan 3D. Okey, cikgu ambil daripada buku teks, muka surat 142 dan 143. Okey, lakaran 2D bagi sehelai seluar. Sehelai seluar, murid boleh tengok. Ini cikgu maksudkan tadi. Kita punya pandangan satu permukaan saja. Kita nampak lepeh saja seluar ni. Okey, berbeza dengan lakaran 3D. Lakaran 3D kita boleh nampak ruang. Seluar ni nampak seperti nampak jelas struktur dia, struktur seluar ni. Okey, kita boleh lihat potongan bahagian tepi, bahagian belakang, bahagian depan. Okey. Okey, ini contoh biasa dalam lakaran lah. Dalam lakaran, cikgu dah tekankan daripada awal. Dalam setiap lakaran reka bentuk yang murid hasilkan, murid mesti yang buat analisis elemen dan prinsip. Contoh untuk seluar ni, elemen tekstur. Tekstur fabrik kapas. Seluar ni dibuat daripada fabrik kapas yang lembut dan serap peluh. Okey. Warna. Warna seluar ni menarik. Okey, dihasilkan untuk bercorak yang menarik, corak kotak-kotak mengikut trend terkini. Terdapat juga elemen garisan. Okey. Prinsip untuk rekaan seluar ini adalah keringkasan. Okey, ini contoh perbezaan lakaran 2D dan 3D bagi sehelai seluar. Okey, kita lihat lakaran 2D dan 3D bagi sebuah kasut. Okey, cikgu tunjuk seperti lakaran seluar tadi. Lakaran 2D kasut ni kita akan nampak satu permukaan daripada permukaan tepi. Kita tak boleh nampak struktur keseluruhan kasut ni. Okey, kita tak boleh nampak. Tapi kalau dalam lakaran 3D kita nampak. Jadi lakaran 3D ni kita nampak lebih jelas. Kita dapat tahu dengan lebih jelas struktur kasut ni, bentuk sebenar kasut ni. Kalau kita lihat daripada 2D, sebenarnya kasut ni dapat boleh menggambarkan pelbagai jenis kasut. Okey, tapi kalau 3D ni kita nampak jelas. Okey, sama juga ada analisis elemen dan prinsip pada reka bentuk kasut ni. Contoh reka bentuknya ringkas. Okey, prinsip keringkasan sesuai untuk lelaki dan perempuan. Okey. Yang lain-lain tu murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 142. Ini contoh Okey, seterusnya contoh bagi sebuah topi. Sebuah topi. Lakaran 2D, kita akan nampak topi ni daripada begini daripada pandangan atas. Okey, daripada pandangan atas. Permukaan atas kita akan nampak topi ni macam bentuk lepeh.
Okey, tapi sebenarnya dalam bentuk 3D kita akan nampak lebih jelas. Okey, macam mana lekuk topi tu bentuk dia sebenar kita boleh nampak dengan lakaran 3D. Okey. Okey, seterusnya contoh lakaran 2D dan 3D bagi sebuah beg. Sebuah beg. Nampak dalam pandangan 2D dan beza dia apabila dilukis dengan kaedah lakaran 3D. Yang mana lebih menarik, yang mana dapat menggambarkan pandangan yang sebenar, lakaran 3D. Okey, di sini dalam lakaran ini juga dinyatakan elemen, contoh elemen garisan. Garisan melengkung, berbentuk bunga. Okey, supaya beg ni nampak lebih menarik. Reka bentuk beg pula segi empat. Okey, rupa reka bentuk ini adalah segi empat, elemen rupa. Supaya sesuai dengan murid, kegunaan murid untuk meletakkan buku-buku dan sebagainya. Okey. Ini adalah contoh perbezaan lakaran 2D dan lakaran 3D. Cikgu harap murid jelas dan faham macam mana cara untuk menggambarkan reka bentuk murid-murid nanti. Murid boleh menggunakan kaedah lakaran 2D, tetapi cikgu nak murid hasilkan juga lakaran 3D. Okey, kalau tidak cikgu tak nampak bentuk sebenar yang murid cuba sampaikan. Cikgu nak lakaran dalam bentuk 3D. Okey, kalau murid nak sertakan dengan lakaran 2D, lebih baik. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang kedua untuk hari ini, 5.25, analisis elemen dalam reka bentuk. Okey, untuk reka bentuk fashion, kita analisis 4 elemen utama, iaitu yang pertama elemen bentuk, yang kedua elemen garisan, yang ketiga elemen warna, dan yang keempat elemen tekstur. Kita pergi kepada elemen bentuk dahulu. Okey, elemen yang pertama, elemen bentuk. Bentuk ni merujuk kepada struktur luar badan atau dikenali sebagai siluet. Macam mana cikgu nak sebut ni? Okey, macam mana nak sebut? Okey, struktur luar bentuk badan ataupun dikenali sebagai siluet. Okey, siluet ni dalam istilah fashion bermaksud, siluet ni bermaksud bentuk bentuk garis luar ataupun satu ilusi yang ketara yang dapat kita lihat dalam sesuatu dalam dalam pakaian dalam reka bentuk pakaian. Okey, cikgu ulang siluet ni maksudnya bentuk garis luar ataupun ilusi, satu ilusi yang ketara yang dapat kita lihat pada sesuatu rekaan pakaian ataupun fashion. Okey, kita panggil struktur luar bentuk badan. Okey, terdapat 4 bentuk asas badan. Okey, yang pertama, bentuk segi empat ataupun tubular. Yang kedua, bentuk jam ataupun hourglass. Yang ketiga, bentuk segitiga terbalik. Dan yang keempat, bentuk tiga segi. Kita lihat satu persatu contoh supaya murid lebih jelas dengan elemen bentuk. Baik, yang pertama, bentuk segi empat ataupun tubular. Bentuk segi empat ataupun tubular ni, ukuran pinggul dan bahu seimbang, sama besar bahu dan pinggul. Tetapi ukuran pinggang tidak jelas. Maksudnya tidak menampakkan dengan ketara ukuran pinggang. Dia dalam bentuk empat segi lah. Okey, kaitan antara bentuk badan dengan pakaian. Kaitan antara bentuk badan dengan pakaian ni adalah untuk contoh untuk bentuk segi empat ni untuk menimbulkan penegasan melintang supaya kelihatan lebih gempal. Kita nak nampakkan lebih gempal untuk orang yang berbentuk badan segi empat, yang daripada bahu sehingga ke pinggul dia lebih kurang sekata. Okey, yang pertama kita tambahkan penggunaan aksesori pada bahagian bahu. Ini supaya kita nak nampakkan bahu kita lebih lebar berbanding dengan saiz pinggang. Murid boleh lihat contoh gambar ni. Bahu ataupun menggunakan tali pinggang yang lebar. Kita menggunakan tali pinggang yang lebar supaya bentuk pinggang akan nampak lebih ketara. Tak ada nampak badan tu lurus kan. Okey, pilihan baju. Pilih baju
seluar atau skirt yang lebih longgar dan tidak sendat. Ini supaya kita nak nampak bahagian bawah kita lebih lebar. Okey, sebab badan ni lurus, kita nak nampakkan bentuk tu ada shape. Jadi kita nak nampakkan besar sikit pada bahagian bahu dan juga pada bahagian bawah badan. Okey, kalau skirt, pilih skirt yang kembang ataupun seluar yang berkaki lebar. Itu cara untuk timbulkan kesan melintang supaya nampak badan tu lebih gempal. Okey, kalau pakai pakaian yang garisan menegak, kita akan nampak lebih kurus tapi lurus. Kurus tapi tidak ada shape lah. Sebab bahu dengan pinggul tu lebih kurang sama besar. Okey? Okey. Seterusnya, yang kedua adalah bentuk jam pasir ataupun hourglass. Okey, ukuran pinggul yang seimbang juga dengan bahu, dengan lebar bahu. Tetapi untuk bentuk ni, pinggang tu, ukuran pinggang tu lebih ketara. Okey, lebih ketara. Yang ini bentuk merupakan bentuk yang paling ideal dan menjadi idaman setiap wanita. Biasanya orang kata kalau bentuk macam ni, bentuk badan macam ni, pakai apa pun nampak cantik. Bentuk tubuh seperti ini membolehkan si pemakai memilih pelbagai style pakaian serta fashion mengikut kegemaran. Okay? Dia boleh pakai apa-apa sahaja pakaian, dia akan nampak lebih cantik. Lagi-lagi kalau dia gayakan pakaian yang diperbuat daripada fabrik lembut atau beralun. Okay? Dan orang yang bentuk badan jam pasir ni, dia boleh gunakan pelbagai warna. Sama ada nak guna warna terang ataupun warna gelap. Tidak menjadi masalah. Okay? Okay, bentuk badan yang ketiga adalah bentuk segitiga terbalik. Di mana ukuran bahu dia lebih besar daripada ukuran pinggul. Dia besar di bahagian atas. Pinggul dia kurang lebar. Tak sekata. Okay, yang ni kita panggil bentuk badan segitiga terbalik. Okay. Okay, bagi individu yang mempunyai bentuk badan segitiga terbalik, okay, pilih pakaian yang mempunyai pelapik bahu yang kecil. Yang kecil ni ataupun tak perlu pakai pelapik bahu. Okay, supaya bahu tu maksudnya kita pakai pad bahu tu, span tu supaya bahu kita nampak lebih tinggi, lebih lebar. Tapi untuk badan yang seperti ni, segitiga terbalik, kita tak nak kesan tu nampak sangat. Okay, elakkan pakai skirt dan blouse yang terlalu labuh ataupun jaket bersama dengan skirt atau seluar yang ketat di bahagian pinggul. Sebab bentuk badan ni pinggul dia kecil, ukuran pinggul dia kecil, jadi kita perlu nampakkan dia lebih lebar. Pakai bahagian bawah tu kita pakai pakaian yang berwarna lebih cerah. Okay. Okey, bentuk badan yang ketiga ialah bentuk segitiga terbalik. Bentuk badan ni, ukuran bahu lebih besar daripada ukuran pinggul. Okey, kaitan bentuk badan ni dengan reka bentuk pakaian. Okey, pilih pakaian yang mempunyai pelapik bahu yang kecil. Jangan pakai pelapik bahu yang tebal ataupun besar ataupun tanpa pelapik. Kita nak nampak bahu kita luas. Okey. Okey, elakkan pakai skirt dan blouse yang terlalu labuh dan jaket bersama skirt atau seluar yang ketat di bahagian pinggul. Kita nak nampakkan pinggul ni lebih lebar supaya seimbang dengan bahu. Jadi jangan pakai skirt yang ketat di bahagian pinggul. Nanti akan nampak pinggul lebih kecil. Okey, biasakan pakai pakaian yang bahagian atas tu warna dia sedikit gelap. Kemudian bahagian bawah pula sedikit cerah, bahagian atas cerah. Tengok dalam contoh gambar ni. Okey, bahagian bawah pula lebih gelap. Okey, cikgu tunjuk contoh lebih dekat. Okey. Macam ni tengok tona warna dia. Pakaian dia di bahagian atas dia pakai lebih cerah. Yang ni pun sama, tona warna dia di atas tu lebih cerah. Di bahagian bawah dia pakai yang lebih gelap. Okey. Okey. Seterusnya bentuk badan yang keempat ialah bentuk tiga segi. Yang tadi tiga segi terbalik. Yang ini bentuk tiga segi. Maknanya dia bahu dia lebih kecil berbanding dengan ukuran pinggul. Okey. Kalau bentuk badan kita jenis yang macam ni, pilih kalau kita nak pakai skirt,
kita pilih yang bergaris. Ataupun kita nak gunakan seluar ataupun kita sesuai guna seluar yang labuh. Okay, kita nak nampakkan kita punya badan tu lebih tinggi, bahagian bawah lah kita nak nampakkan bahagian bawah tu lebih panjang. Okay, dia punya kesan ilusi tu nampak lebih panjang bila kita pakai skirt ataupun seluar yang bercorak, yang bergaris. Okay, nak pakai blouse, pakai yang berkola luas. Corak, pilih corak yang dengan corak garis menegak. Okay, kalau nak pakai yang bercorak abstrak ke dan sebagainya itu, kita pilih yang corak yang halus, bertekstur halus. Okey, pilih warna yang gelap atau neutral pada bahagian atas. Kalau yang tadi, bahagian bawah kita nak gelap. Kalau bentuk badan segitiga macam ni, kita pakai yang gelap tu di bahagian atas. Okey, elakkan pakaian yang corak dia terlalu menyerlah. Okey, contoh dalam gambar kita dapat lihat macam mana bentuk badan yang kecil di bahagian atas dan lebih lebar di bahagian pinggul. Okey, itu untuk elemen bentuk. Okey, kita pergi kepada elemen yang kedua iaitu elemen garisan. Okey, kesan garisan Garisan ni dia menghasilkan kesan visual dan mesej yang berbeza-beza. Okey, dia terbahagi kepada dua jenis iaitu sama ada garisan lurus, terdiri daripada banyak jenis garisan menegak, garisan melintang, menyerong, zigzag, tapi dia lurus. Bukan dia lurus panjang tu, maksudnya dia dalam keadaan lurus garisan tu. Kalau dia zigzag pun dia zigzag dalam keadaan lurus. Okey, bukan bergelombang ke, beralun ke. Okey, dia melambangkan kekuatan. Orang yang pakai pakaian yang bergaris lurus ni, dia nampak tegas, dia nampak bertenaga, nampak seperti ada kuasa. Okey, lebih jelas keterbukaan dan nampak efisien. Okey, kalau garisan melengkung, garisan melengkung ni biasanya bulat lah kan, melengkung. Kalau dia penuh, dia bulat ataupun dia separa. Okey, biasanya melambangkan ketenangan. Orang yang pakai ni dia akan nampak lembut, flexibility. Okey, okey, itu dua jenis garisan. Okey, seterusnya. Untuk garisan menegak, okey, ini contoh kesan garisan pada bentuk fashion pakaian. Okey, kalau garisan menegak, dia memberi kesan panjang, okey, ataupun nampak tinggi. Okey, awak tengok model ni yang pakai baju kurung ni, dia pakai baju kurung yang bercorak garis menegak. Jadi mata kita, bila kita lihat orang pakai pakaian macam ni, mata kita akan tengok dari atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi kita akan nampak orang ni yang pakai ni kurus, yang pakai ni tinggi. Okey? Okey, berbeza kalau garisan mendatar. Bila orang pakai garis kain corak mendatar, mata kita seolah-olah mata kita ni dia menumpukan pada jalur tu. Okey, jalur tu dia punya garisan yang melintang tu. Maksudnya dia bergerak daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan. Maksudnya kita akan nampak betul-betul lebih lebar. Okey? Okey. Kalau garisan menyerong, yang ini kita boleh sesuaikan dengan bentuk badan lah. Dia boleh memberi kesan rendah. Dia juga boleh memberikan kesan tinggi. Okey, itu adalah contoh macam mana garisan memberi kesan kepada reka bentuk fashion. Okey, seterusnya elemen warna. Okey, elemen warna. Warna dalam reka bentuk fashion. Okey, warna dia dapat mempengaruhi saiz, saiz ataupun bentuk badan. Okey, perasaan juga. Maksudnya bila kita pakai warna ni, dia dapat menggambarkan perasaan juga. Okey, perasaan orang yang pakai tu. Okey, perlu ikut kesesuaian reka bentuk yang dihasilkan. Okey, contoh. Ini contoh antara contoh warna-warna yang bila kita pakai, kita akan nampak seperti apa yang digambarkan oleh warna tu. Contoh putih. Putih ni mana-mana pun putih adalah melambangkan kesucian. Sebab tu baju sekolah murid-murid semua warna putih. Okay, murid-murid ni semua masih suci, masih lagi banyak ruang untuk diberi motivasi, diberi semangat, diberi tunjuk ajar. Okay? Kalau merah jambu kita dah biasa. Merah jambu ni orang yang romantik. Dia ada aura positif. Merah jambu, ungu. Okay? Pemakaiannya nampak ceria. Kalau tengok orang yang pakai warna pink, warna ungu ni, kita akan nampak dia macam lebih kanak-kanak. So, dia nampak lebih muda lah, lebih muda.
Okey, ada warna biru. Ni semua murid boleh baca dalam buku teks muka surat 147. Okey, kalau biru ni ketenangan. Kita rasa nak bercakap dengan orang tu kita rasa tenang. Kalau nak luah apa-apa kita boleh luah dengan orang tu. Kita nampak dia macam rasional. Dia boleh terima, dia boleh dengar kita punya masalah ataupun pendapat. Okey, kalau kuning jingga ni dia memantulkan tenaga dan menjana pemikiran yang lebih kreatif. Okey, ataupun kreatif, kritis. Okey, maksudnya orang yang pakai ni biasanya orang yang aktif lah. Okey. Okey, seterusnya ada warna hijau melambangkan keseimbangan dan ketenangan dalam kehidupan. Okey, kalau merah, kalau awak suka pakai warna merah, awak akan nampak cikgu nampak awak nanti macam seorang yang berani. Kalau pakai pakai merah ni kita akan nampak awak ni seorang yang berani mencuba sesuatu yang baru. Awak um, okay, macam-macam. Kalau merah ni kita memang kalau orang tu pakai merah kita memang akan cakap, oh berani betul dia pakai warna tu. Okey, kita akan nampak ciri-ciri dia. Orang yang berani je pakai pakaian warna merah terang ni, merah menyala ni. Okey. Kalau warna hitam ni biasanya dikenali sebagai warna kedukaan. Maksudnya kita pakai masa kita melawat orang sakit, kita melawat orang kita melawat kita pergi kepada majlis kematian, pengkebumian, kita pakai warna macam ni. Okay, warna ni kita akan nampak. Kalau pakai warna ni menandakan dia sedang suram, sedang berduka, tengah meratap ataupun dalam keadaan kesedihan lah. Okay. Okay, itu elemen warna. Okay, yang keempat, elemen tekstur. Daripada apa yang kita rasa. Okay, kita rasa apa kalau kain tu bila kita pegang kita rasa macam mana. Kadang-kadang tekstur kita nampak. Okay, kita tak pegang, kita tengok pun kita tahu tekstur dia. Okay, rupa permukaan sesuatu bahan yang bergantung kepada jenis jentian. Okay, jenis benang yang kita gunakan untuk buat tu. Kalau kain kapas, fabric daripada benang kapas. Kalau denim, dia macam bergantung pada jenis benang ataupun jentian yang kita guna untuk buat dia. Okey, contoh. Ni contoh kalau kita pakai tekstur berkilat. Okey, berkilat. Biasa kalau majlis-majlis atau event-event yang formal yang nak nampak gah, nak nampak mewah tu, dia akan pakai tekstur yang berkilat. Okey, dia pantulkan cahaya, dia nampak lebih elegan. Okey, menonjol. Kita tengok tu kita rasa wow. Okey. Okey, yang kedua tekstur kasar. Okey, contoh macam tadi cikgu cakap tekstur denim ni. Okey, kita nampak tekstur ni bila kita pegang ataupun kita lihat pun kita dah nampak tekstur dia kasar sesuai ataupun menunjukkan kalau orang pakai tu dia akan nampak lasak. Okey, dia akan nampak ranggi dan lasak Okey, dan yang ketiga tekstur legap. Okey, tekstur legap ni biasanya orang tu dia merendah diri, dia jenis yang kurang menonjolkan diri dia. Okey, warna ni pun dia menyerap cahaya, dia bagi kesan yang um, kurang menonjol pada orang yang pakai tu. Okey, itu adalah 4 elemen dalam reka bentuk fashion. Bentuk, elemen garisan, elemen warna dan elemen tekstur. Okey, untuk hari ini kita sampai sini saja. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu cikgu masuk pada 5.24 dan 5.25 saja. Dan kita akan sambung pada minggu hadapan untuk 5.26. Di mana 5.26 ni kita nak kenal pasti jenis bahan dan reka bentuk fashion. Okey, untuk yang akan datang, murid boleh baca dulu buku teks muka surat 151. Okey, kita akan bincangkan mengenai jenis bahan dalam reka bentuk. Okey, okey, terima kasih untuk yang ikut kelas cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye.